Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan perkenanan jua kita dapat bersama-sama pada petang hari ini untuk kita dalam satu sesi perkongsian lah ya. Sesi bincang-bincang dan juga perkongsian berkaitan dengan e-counselling ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Puan Rosimah dan juga Cik Dini, juga tadi ada Cikgu Hadi dan juga rakan-rakan yang lain ya yang dapat bersama-sama pada petang hari ini dan dapat juga kita menemui ya, walaupun kita menemui di media menggunakan medium ya, sesuailah dengan tajuk kita pada petang hari ini, e-counselling ya. So nak tak nak bila kita kata dalam kita mendepani teknologi, dulu-dulu kita kata teknologi ni tak boleh menggantikan kaunseling, betul lah tu ya. Maknanya kaunseling ni masih lagi kita amalkan secara face to face, tapi dengan asbab lah ya, asbab datangnya COVID-19 ni dan dengan beberapa SOP yang menghalang kita ya daripada kita bertemu muka, tatap muka. Jadi nak tak nak kita kena berubahlah. So kita telah pun mula untuk menerima bahawa counselling secara online ini boleh dan terbukti juga berkesan ya, seperti mana juga counselling tatap muka seperti biasa ya. Cuma perkara ni telah pun dibincangkan lama dulu ya, bukan sekarang e-counselling ni mula disebut ya, dah lama sangat. Kalau kita tengok kajian-kajian yang dah dijalankan sejak tahun 2002, 2003 dulu ya, orang dah bercakap tentang e-counselling. Cuma masih lagi ramailah tak menerimanya sebab kita dari segi keberkesanan itu masih menjadi persoalan ya. Sebab kita masih ada ruang dan peluang untuk kita jumpa secara tatap muka kan. Jadi kenapa pula kita nak guna secara online? Tapi bila kita melihat tahun pertama dan tahun kedua ini, barulah kita melihat bahawa perkembangan pandemik COVID-19 ini menyebabkan kita nak tak nak kita perlu berubah. Sama juga macam kita belajar kan, dulu kita belajar secara tatap muka, tapi sekarang kita dah tak boleh, kita bukan tak boleh tapi kita dihalang ya oleh sebab SOP COVID-19. Kalau Brunei mungkinlah baru-baru kan, okay, awal dulu dan ni pun baru kan. Kalau kami kat Malaysia ni almost dah 2 tahun dah ya, 2 tahun, dan kita pula ada isu sekarang ni, isu berkaitan dengan lost generation. Tapi tak apalah, itu bab tu biarlah orang-orang dekat kementerian yang fikirkan berkaitan dengan lost generation ya. Alright, so insyaAllah pada petang ni kita nak berbincang ataupun kita berkongsi sedikit berkaitan dengan e-counselling ya. Mungkin secara asas ataupun secara umumnya itu telah pun kita fahami sebenarnya ya, dan juga kita telah pun telusuri dan juga kita telah pun pelajari dah ya berkaitan dengan sedikit sebanyak counselling ini ya. Baik, saya cuba untuk share supaya besar sikit. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak ke? Okey. Boleh. Okey. Sekejap saya join pakai handphone juga supaya saya boleh nampak slide saya. Kalau tak, saya tak nampak. Kalau pakai dekat laptop saya tak nampak dah. Saya nampak slide saya je. Alright, so kita okay. Alright, so bila kita melihat kepada perbincangan kita pada petang ni, kita nak melihat 3 perkara ya. Cuma saya cubalah ya dalam masa 2 jam ni untuk kita lihat sebagaimana secara umum lah ya berkaitan dengan e-counselling ni, fahami isu dan juga cabaran penggunaan e-counselling. So for sure yang ni saya ingat
kita lebih memahamilah ya bila kita dalam keadaan pandemik dan kita terpaksa untuk menjalankan counselling ataupun terapi kita secara online. So kita boleh memahami kaedah ini. Kemudian kita melihat kepada pelajari kaedah pelaksanaan e-counselling, dan yang ketiga ialah membina plan tindakan pelaksanaan e-counselling ya. Alright, so what is counselling? Is counselling online? So typically involve the interaction between a consumer and a therapist. So dia sama je, konsep dia seperti counselling biasa ya. Cuma kita di tengah tu ada medium. Kalau kita counselling biasa, kita terus bertemu dengan klien. Okay, tapi kalau online dia ada medium di tengahnya. So medium di tengah tu boleh jadi email, boleh jadi chat room, boleh jadi video conferencing, boleh jadi telefon ya. Dan mungkin sekarang ni dia familiar sangat dengan telefon. Mostly kalau kita kata di waktu sekarang ni yang paling efektif adalah telefon ya. Kedua adalah video conferencing. So di video conferencing ni mungkinlah kita tak berapa pakai Skype dah kan. Skype ni zaman dulu ya. So sekarang kita ada Zoom, kita ada Google Meet, kita ada Webex, kita ada apa lagi, macam-macam kan sekarang ni, ada banyak jenis kan. Kalau saya dipanggil jemputan tu kadang-kadang orang ni pakai medium ni, apa benda medium baru ni kan. Okay, terpaksa kita install pula ya. So lain-lain organisasi, lain-lain dia punya jenis medium online yang mereka gunakan ya. So itu adalah basically apa yang disebut sebagai counselling online itulah ya. Dan bila disebut nama ni macam-macam lah ya. Ada e-therapy, e-counselling, web counselling, cyber therapy, behavioral telehealth ya. Kemudian computer mediated psychotherapy. Ini semua adalah seperti mana yang ditulis dalam buku-buku lah ya. Alright. So kita nak melihat kepada apakah perbezaan e-therapy dengan e-counselling ya. Saya cuba laju sikit yang ni sebab dia adalah lebih kurang macam teori je ya. So e-counselling offers support and advice and rarely include a structured treatment program. Kenapa saya bezakan antara dua ni? Sebab kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan e-counselling dan juga e-therapy ataupun e yang lain. Because of kalau pengalaman kami dekat Malaysia ya, sekarang ni memang kita ada kerajaan tawarkan yang namanya yang namanya talian kasih. Talian kasih ni oleh Kementerian Pembangunan Wanita ya. Kemudian dia ada talian psikososial oleh Kementerian Kesihatan. Kemudian dia ada talian-talian oleh NGO lain ya. Dan berujuk kepada Lembaga Kaunselor Malaysia. Semua talian ini tidak dirujuk kepada e-counselling. Dia sebenarnya tidak dinamakan e-counselling sebab bila kita kata e-counselling, kita kena tengok yang disebut sebagai definisi dia. Counselling tu ialah structured treatment program. Maknanya dia ada permulaan, dia ada perkembangan, kemudian dia ada penutup dia, dan dalam sesi itu pun dia ada kita kena sebut berkaitan dengan kontrak, informed consent, kemudian kita kena sebut berkaitan dengan kita punya introduction kepada counselling kita. So dia adalah, kalau kita nak kata e-counselling berbeza tak dengan counselling biasa? Tak berbezalah, cuma dia hanya menggunakan medium. Cuma sekarang bila diadakan talian-talian ini, talian-talian ni klien akan telefon kita secara direct, okay? Dia tak tahu pun kita ni, tak ada pun buat temu janji, tak ada apa pun. Telefon je ke talian kasih, kemudian talian kasih akan sambungkan kepada mana-mana kaunselor yang available untuk pick up that client. Okay, so di situ lembaga kaunselor tidak memanggil dia sebagai e-counselling. So kita panggil sebagai e-support, psychosocial support. Kenapa? Sebab dia tidak menggunakan method counselling tu. Cuma orang counselling fahamlah ya. Kalau orang yang bukan counselling, termasuklah menteri-menteri tu, dia tak faham pun
Okay, dah berulang kali pun diceritakan tapi dia tak faham. So secara umumnya bila kita kata talian psychological support tu secara orang awam dia akan faham tu e-counselling jugalah ya. Cuma kita ni kita kena bezakan sikit lah. Kenapa saya bawakan untuk kita membezakan supaya kita boleh faham bahawa yang kita offer ni apa benda sebenarnya. Kita offer counselling ke, kita offer terapi ke, kita offer directive support ke, apa dia ya. So e-therapy adalah incorporates directive treatment oriented communication ya, for the treatment of specific disorder, ataupun kalau kita katakan mungkin dalam istilah-istilah tertentunya adalah kita katakan berkaitan dengan khidmat nasihat, bimbingan, itu semua termasuk dalam istilah e-therapy itulah ya. Yang ni yang disebut oleh Abbott ni ya. So mungkin ada orang lain nanti dia akan kata mungkin berbeza, tapi di situlah sedikit sebanyak dibezakan untuk kita faham apa yang dimaksudkan dengan e-therapy dan juga e-counselling. Okay, advantage dia convenience and flexibility. So now bila kita merujuk kepada macam kita lah ya, nanti tuan-tuan dan perempuan cuba tengok ada kita nak rujuk dia pada e-counselling ataupun e-psychological support ke apa nama dia pun tak ada masalah lah kan. Cuma kita nak tengok peranan kita. So kita memberi counselling ke, kita beri bimbingan, atau kita beri coaching, ataupun kita beri apa. So kat situ kita kena faham pada kita je. Pada klien ni dia akan sekali je, sebab dia tak akan tengok oh yang ni coaching, yang ni bimbingan, dia tak faham pun gitu kan. Cuma kita lah bila kita nak berikan tu, bila kita kena pakai topi yang apa yang betul, so insyaAllah kita mudah untuk kita berurusan dengan klien kita ya. So yang pertama adalah convenience and flexibility ya, more easily fit into busy schedule. So for sure bila kita menggunakan ini dia mudah sikit, mudah banyak sebenarnya. Macam sekarang kan kita nak belajar, kalau kita nak belajar dulu kan kita kena jumpa muka kita kena bawa trainer, tempah trainer lagi kan. Lepas tu kita kena sediakan tempat, lepas tu kita kena cari peserta kan. Dah cari peserta pula mungkin nanti daripada kawasan-kawasan yang berlainan, kita nak cari masa, nak cari apa kan. Jadi kat situ mungkin banyak sangat kekangan-kekangan, tapi dengan online ni for sure lah kita boleh lebih mudah kan. Macam sekarang kita belajar ni mungkin ada orang tengah kat dapur sambil makan-makan kan, ataupun ada setengah-setengah tu dia tengah dengar cerita yang lain. Okay, so kita ada dua telinga, so kita ada dua gadget, so sekiri dengar lain, kanan dengar lain, boleh juga kan, ataupun tengah masak-masak kan. So dia boleh fix dengan kita punya jadual, terutama lagi bila kita melihat kepada keadaan klien ya. So bila kita kata klien ni dia bukan, bila isu dia sampai, isu dia terjadi, bukan dia PL klien ataupun sifat klien, bila berlaku sesuatu permasalahan dia bukan nak tunggu kalau dia nak dapat bantuan, masa tu juga kalau boleh dia nak dapatkan bantuan. Sebab tu kalau kita lihat nanti bagi kes-kes yang berkaitan dengan kes-kes kesihatan mental ya, terutama bagi mereka yang mungkin alami depression, anxiety, ataupun apa-apalah kes-kes yang dia ada kaitan dengan isu-isu kesihatan mental, ataupun dia ada isu-isu yang berat kan, biasanya trigger untuk isu-isu ni adalah di waktu malam ya. So waktu malam ni adalah tempoh yang dia sangat booming dia punya keadaan itu kan. Dan kita tengok kalau kami pengalaman dekat Malaysia ni, talian kasih ni dia sangat aktif di waktu malam. Tapi bila malam ni kita lah pula kan, kaunselor kita ni bersedia ke nak pick up phone pukul 12, pukul 1, pukul 2 kan. So kat situlah menjadi isu lah ya. Kemudian yang kedua adalah provide service to underserved population ya. So kita tengok kat rural area, those who have not soft service otherwise ya. So kita boleh kembangkan lah ya. More control, able to put a lot of thought into what of is convey. Okay, so kita boleh mengendalikan tu dengan lebih mudah ya. So macam kalau kita dekat Malaysia ni ada NGO yang menawarkan talian lah ya,
talian untuk beri apa dia punya perkhidmatan dia. So kalau yang talian kasih ni dia ramai, tapi kalau NGO ni dia sikit, dia tak ramai sangat lah, dan dia spesifikkan dia punya jenis klien yang dia terima. Ada yang hanya terima untuk kes-kes mencederakan diri ataupun bunuh diri. Yang ni banyaknya pada befrienders kan. Kemudian ada yang berkaitan dengan mental health. Kita ada beberapa persatuan yang memang kendalikan isu-isu mental health, isu-isu umum ya. So dia banyaklah servis-servis yang ditawarkan. So think consider, ada beberapa yang kita kena consider dengan bila kita kata e-counselling. Pertama adalah competence. Yang inilah yang menjadi isu-isu yang besar di dalam bila kita melakukan counselling, e-counselling ataupun e-terapi ini. Because of kita tak bertemu dengan klien. So bila kita tak bertemu dengan klien depan-depan ni, kita ada banyak kekangan dari segi kita selama ni kita dah belajar kan. Kita bukan hanya melihat kepada apa yang nak diucapkan oleh klien kita, tetapi apa yang terbit daripada body language dia. Macam mana dia duduk, macam mana dia datang, macam mana dia bercakap, macam mana dia muka dia kan. Kalau kita tengok dari segi counselling kita menggunakan e-counselling di zaman sekarang lah kan. Saya ingat Brunei dan juga Malaysia ni nature kita lebih kurang sama. Kalau kita ikut kelas ke, ikut mana-mana ke, yang buka video tu 2-3 orang aja. Yang lain tu semua tak nampak video dia. So sama juga macam klien kan. So klien ni kadang-kadang dia refuse untuk boleh tak saya tak tunjukkan muka saya, kecuali lah kalau dia tu adalah dekat institusi, contohnya tuan-tuan dan perempuan daripada sekolah ataupun tuan-tuan dan perempuan daripada satu-satu institusi, dan ini adalah pekerja daripada institusi tersebut. So mudah sikit. Tapi kalau dari tempat berlainan, kemungkinan untuk dia tak nak open dia punya diri tu adalah tinggi ya. So, saya dapat banyak klien yang memang macam tu, dia tak nak dedahkan muka dia. Kalau bercakap tak apa. Apa lagi kalau zaman sekarang kan, klien-klien masih nak ber-WhatsApp aja. Saya punya, ni saya lah, tak depends lah pada masing-masing ya. Ada orang dia boleh layan dekat WhatsApp, tapi kalau saya rasa macam saya tak berapa gemar lah layan dekat WhatsApp ni. So saya kata kalau nak, boleh tak kalau kita call ataupun saya akan bagikan link untuk sama ada dekat Zoom ke atau Google Meet ke, untuk kita meet together sama-sama ya. Sebab saya maklumkan pada dia lah ya, dari segi pemahaman saya kepada tulisan ni saya tak faham sangat. Mungkin nanti awak jawab tanya lain, saya jawab lain. Sebab apa saya faham adalah berdasarkan apa yang saya faham dekat tulisan tu. Apalagilah kalau kita tengok kalau kita berurusan dengan remaja, entah apa-apalah tulisan dia kan. Kita yang tua-tua ni bukannya faham sangat. Istilah-istilah remaja kan. Sebab tu kadang-kadang kita pun confused dengan apa yang ditulis. Lepas tu pakai short form lagi. So kita tak berapa nak mahir sangat. That's why dari segi competence untuk kita mengendalikan sesi online ni, kita kena mahir lah kan. Dan banyak lagi isu lah. Dan kenapa bila kita kata online counselling ni dia ada perdebatan lah di antara golongan berumur dengan golongan lebih muda. Kalau lebih muda ni biasanya tak ada masalah sangat, tapi kalau orang berumur ni dia ada masalah sikit, because of dia nak akses kepada sistem tu pun dia mengalami permasalahan. Apalagilah kalau kita kata isu lain lah, isu apa macam-macam kan. So dekat situ kita kena lihat isu inilah ya. Kemudian informed consent. Informed consent tu, sebab tu kita kena tengok di dalam sesi kita, apakah sesi kita ni kita buat counselling ataupun kita melakukan directive terapi yang lain. Sama ada bimbingan ke apa ke. Psychological support ke. Because of dalam counselling dia ada informed consent. So informed consent ni dia terkaitlah dengan undang-undang kan. Kalau yang ni adalah apa yang dikeluarkan oleh US, oleh ACA kan. Tapi bila kita kata mungkin kalau kami dekat Malaysia, kita masih lagi terikat dengan undang-undang sebab kita ada lembaga kaunselor. So pastinya informed consent ni adalah menjadi sesuatu yang penting.
Jadi info consent ni normally kita naklah dia tanda info consent tu kan bukan jawab ya, okey saya terima macam tu saja. So ni akan menjadi isu lah kan. Okey. Yang ketiga adalah privacy and confidential. Okey. So privacy and confidential ni juga menjadi suatu isu dalam e-counselling. Okey. Either kita kalau saya sebenarnya saya suka kalau kita boleh gunakan perbincangan kita dalam sesi kita tu kita rekodkan. Okay, record tak ada gambar pun tak apa, tak ada video pun tak apa, tapi dia rekodkan because of kita bukannya ada masa sangat kan nak tulis record counselling tu, nak tulis balik semua tu kan. Kalau record tu itu kan satu kemudahan kalau bagi saya lah kan. Tapi kita kena tengok pula dari segi how tu kita nak menjaga pula dia punya recorded kita tu kan. Sama juga kalau kita nak menulisnya tu kan. So kat situlah antaralah perkara-perkara yang kita kena consider dalam kita memberikan treatment menggunakan apa-apa saja online ni ya. Okay, so kemudian kita tengok dalam info consent dia di bab info consent ni tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendirilah ya. Cuma dari segi info consent yang penting adalah privacy concern ya, client patient identification, how tu kita nak dapatkan. Kalau dekat kita kat institusi itu lebih mudah. So mungkin kat sekolah kita dah tahu dah ini klien kita kan. So kita dah tahu dah latar belakang dia. Jadi mudah sikit lah, tak ada masalah. Tapi kalau klien luar itu akan kita perlulah ya, kalau kita kata kita nak bentuknya counselling, so kita perlu. So ini saya tunjukkan ni dulu supaya nanti kita boleh memahami perbezaan. Kita nak offer counselling ke ataupun kita nak offer psychological support saja. Kalau psychological support saja, so dari segi kerahsiaan, dari segi ethics tu kita masih menjaga, cuma dia taklah seberat seperti counselling kan. Jadi kalau counselling ni hopefully kita masihlah mengikut semua borang-borang yang diperlukan tu. So kita adalah ya. So kalau mungkin borang-borang ni kita boleh jadikan dia online ya. So kita gunakan Google Form ke apa, so dia baca semua, so dia tick dan dia boleh faham. So dia bagi tu pun boleh dalam bentuk info consent kita lah ya. Okay, privacy and confidentiality ni yang paling penting lah ya. So measure need to be taken to protect client privacy and confidentiality. So kat sinilah kadang-kadang klien ni bila dia nampak sistem kita tu recorded, so dia akan tanya kita. That's why kita kena beritahu dia. Okay, di awal tu bahawa sesi kita ni kita recordkan apa semua kan. Tujuan dia bukan untuk di publish, tapi adalah untuk record saya sahaja, untuk saya lah. Maknanya nanti kita akan bertemu lagi, so mudah untuk saya gunakan. Mungkin macam itulah ya. Dan saya ingat kalau kita bagi kepada klien-klien yang lebih muda, mereka akan okey lah ya dengan recorded. Tapi kalau kita dapat klien-klien yang berumur ni, biasanya mereka tak berapa nak gemar sangat bila boleh direkodkan. Yang ni kita bincanglah dengan klien. Okey, apa-apa pun perbincangan tu mesti dengan klien bersama, dan dari segi penjagaan tu kita kena jaga sungguh-sungguh lah ya, berkaitan dengan confidentiality. Alright. Kemudian thing consider yang berikutnya adalah when kita kata kita mengendalikan sesi kita, either kita menjalankan, mostly kalau kita kata e-counselling lah ya. Tapi kalau tak e-counselling pun yang terapi lain-lain tu pun, so kita tak larilah daripada basic counselling skills ni. So basic counselling skills ni masih ada dengan kita dan kita masih mengamalkan keseluruhan basic counselling skill ni. Bukan nanti bila dalam telefon, so kita macam, kerana kita macam tak nampak ke, kita macam payah ke kan. Jadi kita macam tak berapa dah follow counselling punya skill-skill tersebut. So skill-skill ni masih kita gunakan ya. So hopefully dia tak hilang lah, dan kita janganlah pula sampai last kali lambat lah nak faham dia ni, so kita bagi nasihat terus kan. Okay, so dia bertukar lah, dia tak jadilah sesi counselling, dia jadi sesi nasihat menasihati ataupun sesi bimbingan ya. So ini saya ingat tuan-tuan dan puan-puan pun lebih mahir dan juga faham lah ya berkaitan dengan ini basic counselling skills ni. So hopefully benda-benda ni tidak terabai lah ya. Kemudian
research mengatakan bahawa effective option, online therapy ni di effective option, but that doesn't mean that it's right to for everyone. So memang bila kita kata dalam counselling online ni dia berkesan, dah banyak kajian dah. Kalau nanti saya ada bagi nanti pada tuan-tuan dan perempuan beberapa bacaan daripada research yang ditunjukkan daripada tahun 2002, sebelum-sebelumnya pun dah ada dah berkaitan perbincangan e-counselling ni So memang e-counselling ni nak tak nak dia memang adalah antara efektif pada ketika ini tapi dia tidaklah sesuai juga untuk semua orang So mostly kalau kita tengok dari segi beberapa perkara yang kita harus perhatikan adalah more serious form of mental illness. Kalau yang bahagian berkaitan dengan mental illness ni, so kita kena melihat keadaan ni lah sebab kadang-kadang online saja tidak mencukupi. So yang ni kalau kita nak kendalikan, kita kendalikan, ataupun kalau tidak, kita boleh refer dia kepada mereka yang lebih pakar lah sebab dia adalah nanti hal-hal terkait dengan isu-isu mental illness ni. Kenapa saya bawa kat sini? Kenapa saya bawa consideration ni? Because of bila kita berhadapan dengan klien, kita tak akan lari punya daripada isu-isu mental health. So isu mental health ni adalah perkara yang bersamaan dengan apa yang dibawa oleh klien kita. Baik, dari segi effectiveness online counselling just as effective as traditional So memang dalam banyak kajian menyatakan bahawa online counselling juga efektif sebenarnya. Terutama bagi mereka yang memang mahir menggunakan medium-medium online ni lah, dan apalagi kalau sekarang ni medium online ni lebih meluas dan kita tengok hari ni banyak sekali platform-platform online yang keluar kan. Setiap negara pun dah cuba terbitkan. Dulu kita mula-mula kita lockdown tu orang mula nak jual Zoom. Zoom aja mula nak naik kan. Sikit-sikit sekarang Zoom antara yang dalam tempoh 2 tahun saja dia antara terkaya dekat antara terkaya lah bila dia boleh jual Zoom tu, semua orang guna kan. Google Meet, kemudian ada lagi yang lain-lain lah kan. So sekarang ni besar pula, berkembang pula. Kat Malaysia pun dah ada. Saya lupa nama dia tapi saya pun dah beli yang Zoom tu, tak adalah nak beli banyak-banyak kan. Buat banyak-banyak bazir je kan. Dan dari segi effectivenessnya penggunaan pendekatan adalah CBT. So ni dalam banyak kajian lah dalam banyak kajian menyatakan bahawa penggunaan terapi CBT itu sangat efektif untuk pendekatan online. Mungkin tuan-tuan dan perempuan kat sini familiar juga dengan CBT ataupun mungkin kita familiar dengan terapi-terapi kita yang dulu cuma memang telah ada banyak kajian dan kalau kita tengok dalam penulisan berkaitan dengan online counselling ni, normally mereka akan suggest untuk kita sebolehnya kita mengeksplorasi ataupun kita mendalami berkaitan dengan CBT, because of CBT ni dia menyediakan kita medium yang lebih sedikit, sebab dalam CBT dia ada teknik homework, dia ada worksheet dan dia ada how to kita nak tengok perkembangan dia tu. Terapi-terapi lain pun kita boleh lihat perkembangan, tetapi dia depends kepada jenis apa yang ada lah kan. Dan kebanyakan terapi-terapi sebelum postmodernis punya terapi, CBT ni antara postmodernis lah. Maknanya selepas tahun 1960 ni mostly terapi-terapi yang baru ni dia dikira postmodernis. Terapi-terapi yang menggunakan konsep gabung jalin antara pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku. So mereka tidak lagi memisah-misahkan. So sebelum-sebelum tu kan kalau macam kita belajar Carl Rogers ni dia tak ada mana-mana kan, dia open je kan. Kemudian kita belajar RBT fokus dia kepada kognitif dan juga tingkah laku. Tapi dia meninggalkan aspek emotion tu. Dia tidak menyentuh sangatlah. Kemudian kalau kita kata
terapi behaviorism kan, kemudian terapi Gestalt, reality merujuk pada keadaan reality lah kan, okey, dan terapi-terapi lain sebelum-sebelumnya. So dia tidak membawa pada pendekatan okey apa homework yang kita nak berikan. So homework tu kita tahulah homework kan, awak buat gini-gini, okey. Tapi dalam CBT dia ada homework dia berbentuk macam kita ada kerja rumah yang dah tersusun, dia dah siap dah. Worksheet dia. Orang ni hanya sentuh, masukkan dalam worksheet tersebut. So nanti dia akan tunjukkan pada kita. So dekat situlah kita kita boleh lihat dia punya perkembangan. Sebab CBT punya method dia bukan orientation kepada terapis, tapi dia adalah self-help orientation. So dia nak klien tu sendiri yang berusaha untuk baiki ataupun menyembuhkan diri dia, ya. Tu dari segi inilah, ya, dari segi effectiveness penggunaan online counselling inilah, ya. Kemudian online CBT was more effective than face to face CBT. Ini juga kajian yang dijalankan. Kenapa kalau kita tengok, ya, pendekatan CBT ni, kalau tuan-tuan dan perempuan biasa dengan laman web bukan self help, laman web psikologi macam Psychology Today kan, ataupun Psychology Tools. Ni laman web dia bagi free, tapi nak dapat bahan dia kita kena jadi members lah. So kita kena beli dia punya kita jadi members dia, okey. So saya ingat saya jadi Psychology Tools, saya jadi members. Dia per year dia lebih kurang $150 ke macam itulah, lebih kurang, ya. So dekat situ nanti kita akan dapat worksheet, okey. So worksheet tu datang daripada mana? Datang daripada pendekatan CBT yang dia perkenalkan. Maknanya pendekatan CBT ni dia meluaskan kepada terapis-terapis untuk menghasilkan pelbagai jenis worksheet, carta, semua tu ada. So kita boleh akses. Dia ada yang free, ada yang berbayar, okey. Macam Psychology Tools pun kita boleh dapat free sebenarnya. Tapi dia akan keluarlah dia watermark tu, okey. Tapi kalau beli kita boleh edit dia, ya. Kemudian berikutnya adalah patient receiving mental health treatment through video conferencing reported high level of satisfaction. Okay, so kalau kita tengok sekarang video conferencing ni telah menjadi suatu medium yang baik lah, ya. Dan memang kalau saya dengan klien pun normally dia akan WhatsApp, ya. Banyak klien dia akan WhatsApp je. Okay, mereka tak cukup kekuatan lah nak telefon, nak hubungi kita kan, terutama kalau klien-klien yang muda-muda kan. Kalau orang berumur-berumur ni memang dia telefon je, tak ada masa nak tulis kat WhatsApp kan. Tapi kalau klien muda-muda ni biasa dia akan tulis kat WhatsApp panjang tu kan. Dia kata okey boleh tak saya call, dia jawab, dia tulis lagi kat WhatsApp kan. Okey, dan saya cakap dekat dia, okey, saya lebih prefer kalau saya call ataupun kita menggunakan medium bukan penulisan dekat WhatsApp ni. Kalau nak bercakap dekat WhatsApp kita boleh voice video ke, so kita video call dan kita boleh cakap, ya. Sebab saya ni adalah orang yang susah faham bahasa yang berbentuk tulisan. Sebab kadang-kadang nanti kalau saya faham ikut saya bagi pendapat nanti salah apa yang difahami. So kita untuk mengurangkan jurang-jurang tu, kita jelaskanlah pada klien kita supaya mereka bersedia untuk, bukan dia tak bersedia, kadang-kadang dia punya kadar kepercayaan kan. So kalau dalam counselling face to face ni kita kata repo kan. So repo ni kita nampak dia, kita senyum kita macam mana semua tu kan dia nampak. Tapi kalau dalam online ni kadang-kadang kita tak pernah kenal pun. Saya banyak dapat klien yang saya tak pernah kenal, tak mana-mana datang. Okay, kadang-kadang dia tengok kita dekat YouTube, tengok kita dekat Facebook kan. Lepas tu dia kata okay saya jumpa dekat Facebook gini-gini, okay saya ada masalah gini-gini. Okay, so macam itulah. So normally saya lebih prefer kalau bentuknya kalau kita boleh videokan. Okay, alright. So setakat ni okay ke? Okay. Okay, asal ni masih awal kan. Alright. So now kita kena tengok, ya, ketika kita menggunakan medium online ini, okay, so apa topik kita nak pakai? Ni penting, ya. Kita nak pakai topik terapis
ataupun kaunselor, ataupun kita nak pakai topi motivator, ataupun kita nak pakai topi trainer, ataupun kita nak pakai topi coach dan lain-lain lah. Tapi saya pakai 4 ni saja ya. Saya gunakan 4 terms ni sebab setiap terms ni ada perbezaan dia. Okay? Perbezaan ketika kita nak menguruskan klien kita. Tak semua klien kita kena berikan dia counselling. Tak semua klien kita akan motivate dia. Tak semua klien kita yang kita nak kena buat counselling, kita buat motivate, tapi kita kena ajarkan dia. Ajar ni trainer lah. Trainer ni masuklah macam cikgu lah kan. So kita kena mengajarkan dia. Okay, mengajarkan dia apa? So untuk teknik tertentu kita kena ajarkan dia. Okay. Dan ada masa mungkin kita tak perlu pun untuk kita jadi counselor dia. Tapi kita boleh jadi coach kepada dia. Coach ni adalah sebagai mediator ataupun sebagai orang yang membantu dia untuk proses perkembangan. Biasanya coaching ni dia akan take time sikit, masa yang lebih panjang. Okay? So bukan sekali jumpa, 2 kali jumpa macam tu. Jumpa online lah kan, bukan macam tu. Tapi dia untuk kes-kes yang panjang sifat dia. Okay? Terutamanya bagi kes-kes addiction, ya, bagi kes-kes akademik, pembelajaran. So benda-benda ni kadang-kadang bukan counselling tapi kita perlukan kepada treatment dia dalam bentuk kita beri coaching. Okay, so saya tunjukkan dulu kontinum ni ya. Yang ni kalau tuan-tuan dan perempuan ada keupayaan keempat-empat bahagian ni, itu bagus sekali. Okay, so bagi seorang kaunselor yang baik ataupun terapis yang baik adalah dia mampu menguasai paling tidak keempat-empat ni lah ya. Dia boleh guna mana-mana topi ni sebab klien kita mudah. Sebab dia bila dia berhubung dengan kita, maknanya kita tahu okey mana satu kita nak pakai topi, mana kita nak pakai ni. Okey. Sebab tu kita ada topi tu. So kita tak payah nak buat nak refer kepada mana-mana orang. So klien kita pun taklah rasa macam ralatnya aku telefon dia ni. Aku telefon dia nak minta bantuan dia kan. Tapi tiba-tiba dia pergi refernya pada orang lain. Rupanya dia tak ni. Okey. Macam itulah lebih kurang ya. Bukanlah semua klien tapi akan ada kemungkinan begitu. Tapi kalau kita boleh menguasai at least lah kita ada. Tapi kalau benda tu spesifik sangat, so tak mungkin kita mahir, so lebih baiklah kita refer. Contohnya bagi kes-kes penderaan contohnya ataupun kes-kes sexual abuse kan. Kita memanglah boleh dengar tapi kalaulah dia dalam keadaan tersebut, so kita nak bantu macam mana? So kita tak boleh bantu, okey tak apa, okey awak cerita kat saya, ni saya akan bantu awak. Macam nak bantu? Okey, dengarlah sedikit cerita dia tapi kita kena refer juga kan dia kepada pegawai Jabatan Kebajikan ke, okey. Kita nak kena refer dia kepada hospital ke, okey. Atau tengok dia punya kemampuan kita lah, ada hak-hak yang kita perlu refer dia kepada orang-orang tertentu. Macam saya tak pasti kalau kat Brunei ya, kerana ni dalam tempoh pandemik ni kes abuse sangat banyak ya, sebab kita isolation kan, isolate dekat rumah ni. Satu adalah orang rasa rimas berada dalam rumah kan. Rumah kat Malaysia ni kita tahu lah kan kecil, kalau kat bandar-bandar kan kecil, duduk kat flat kan. So anak ramai, okay, bilik 2, so macam mana nak ni kan, nak moving pun payah kan. Okay, so kat situ banyaklah kes-kes abuse. Okay, kemudian sexual abuse pun banyak. Kita tengok berita-berita kat Malaysia tu setiap hari ada je kan, bapak rogol anak lah, bapak tiri rogol anak lah, bapak rogol anak tiri lah, macam-macam kan. So banyak sekali sexual abuse yang berlaku ya. Kemudian kes penceraian, kes penceraian last week dilaporkan di parlimen ya. 78,000 something lah ya, kes penceraian di kalangan rakyat Malaysia daripada 1 Januari hingga 1 Ogos 2021. Banyak kan? So 78,000, banyaklah ya. So setiap minit tu berapa banyak dah kes-kes penceraian ya. So ini adalah kes-kes yang banyak sekali berlaku. So dalam kes-kes ni bila klien ni hubungi, so dia perlukan tindakan segera. So tindakan segera ni tak payah kita bagi kaunseling lagi, itu bukan kaunseling, okey.
saya ingat masa awal PKP ya, bukan awal PKP lah, this year, awal tahun ya, ada satu ladies telefon. Dia WhatsApp dia kata, boleh tak saya, awak ni tuan kaunselor ni kan, boleh tak saya nak minta bantuan? Dia kata, okay, apa bantuan di WhatsApp je lah kan. Dia kata dia ni adalah dia tinggal dengan keluarga dia, tetapi dia ni macam jadi macam apa, bapa dia punya dia tidak dirogol. Okay, dia tak dirogol. Tapi dia ni tidak boleh keluar daripada rumah, dia tak boleh pergi mana-mana. So dia macam mana dia tu hanya boleh diuruskan oleh ayah dia saja. Macam itulah lebih kurang. Okay? So dia tak boleh keluar rumah, dia kalau dia hanya duduk dalam rumah. Kemudian kalau ayah dia balik saja, yang ayah dia tak merogol dia, tapi ayah dia macam buka baju semua depan dia. Macam itulah, dia macam jadi apa ya? Macam jadi tempat untuk nak kata memuas nafsu pun tak juga kan, tapi dia ni macam perempuan simpanan. Perempuan simpanan yang fungsi dia adalah kena menonton bapak dia, adegan bapak dia, macam itulah lebih kurang ya. So dia ni umur dia masa tu 17 ke 18 macam itulah this year ya. Kemudian dia telefon dan saya kata okey, macam mana kita nak dia kata macam mana nak tolong dia. Dan saya kata okey, yang ni kalau kes macam ni kita kena rujuklah kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya kata sebab Jabatan Kebajikan Masyarakat dia ada akta yang boleh melindungi awak. So sebab awak ni kena dilindungi daripada perbuatan ni, sebab perbuatan dah salah kan. Dan dia kata okey, dia nak dilindungi sebab dia dah tak boleh ni dah. Dalam kefungsian keluarga ni, mak dia tu pun macam tak berfungsi. Mak dia tu macam mengikut je apa bapak dia buat. Okey. So kat situlah bila ni kita refer lah dengan Jabatan Kebajikan yang terdekat, dan Jabatan Kebajikan pun kena aturlah dengan dia, sebab kalau bapak dia dekat rumah, so dia tak boleh guna telefon, dia tak boleh guna apa-apa, tak boleh. Okay. So bila bapak dia keluar je, barulah dia macam curi-curi cari telefon ke apa kan. So dia boleh guna. So saya pun tak faham kenapa budak ni dah umur 18 baru dia macam cari idea macam nak selamatkan diri dia. Mungkin dia dah rasa dah tak tahan ke apa dengan keadaan tu kan. So kat situlah kemungkinan baru dia nampak ya. Itu sedikit lah selingan ya. Okay. So kita tengok dekat sini. Okay, kalau kita ada kemampuan-kemampuan tadi itulah ya. So bila kita nak tengok kemampuan kita, bila kita nak gunakan pada klien kita, so kena tengok yang ni. Okay. The skill and will metric ni. Okay, skill kat bawah, dia punya motivation ataupun keupayaan dia di atas ya. Alright. So kita tengok kat sini, dalam garis ni, kalau dia low skill and low will ataupun low motivation dia, so dekat sini kita kena bagi dia directive. Directive ni bermaksud bukan kita guide dia, bimbing dia macam tu saja, tapi directive termasuklah dalam bentuk kita beri dia terapi. Okay, terapi ke, counselling ke. So tengoklah keadaan dia tu kan. Kalau kita macam kefusian kita tak katalah kita bagi nasihat, tapi kita buat counselling dekat sini. Sebab klien ni dia low skill and low motivation. Contohlah macam sekarang kan dekat rumah, okay, student-student kita mungkinlah dia rasa macam tak seronok, dia rasa tak low mood kan, dia rasa macam depressed keadaan diri dia kan, sebab bila dekat rumah ni asyik kena marah dengan mak dia, dengan ayah dia kan, suruh buat kerja tu lah, buat ini, sambil-sambil dia nak kena sekolah kan. Kalau dia pergi sekolah kan, walaupun kena suruh tapi aman sikit kan dia pergi sekolah kan. Tapi kalau dekat rumah ni kadang-kadang dia kena uruskan adik-adik dia, kadang-kadang adik dia yang buat sepah-sepah dia kena marah kan. So kat situ kadang-kadang dia rasa macam dia tak tahu nak buat apa lagi, dia dah tak reti, dah tak tahu benda. Okay. Kemudian dia punya motivation pun rendah, lepas tu skill dia untuk dia berhadapan dengan isu yang dia hadapi pun tak ada. So kat sinilah yang kita berikan dia counselling ya. So kita cuba untuk lihat apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi, apakah ada trauma-trauma silam ataupun perkara-perkara yang mengganggu dia, yang perlukan dia ni kita berikan dia counselling dulu. Okey. Itu kita bagi dia counselling. Okey.
Kalau dia high skill tapi dia punya low will ataupun low motivation dia, kat sini kita buat apa? Kita beri dia motivation, beri dia training. Kat bawah ni kan, so yang aside ni adalah kita beri dia training. Dia ni training pula. Dia low motivation tapi dia high skill. Kita bagi dia motivation. So kat sini kerja kita adalah kita bantu dia untuk naikkan motivasi dia. So kat sinilah yang kita boleh berikan dia aspek-aspek nasihat ke ataupun apa-apa motivasi yang kita boleh berikan. Macam student kita kan kadang-kadang bukan dia tak boleh belajar, dia boleh belajar tapi dia rasa macam tak semangat lah belajar kat rumah ni, tak seronok, tak ada kawan-kawan kan. Kalau ada kawan-kawan ni bolehlah main baling-baling kertas, gumpal-gumpal kertas, gulung-gulung kertas kan, baling kawan ke kan, ataupun dia ejek-ejek kawan dia kan. Tapi kalau belajar kat rumah ni, belajar online ni macam tak boleh nak buat benda tu kan. Buka Google Meet ke Zoom ke dengan cikgu kan, tapi tak rasa, tak seronok kan. So lepas tu cepat boring kan, bosan. Cikgu kadang-kadang mengajar je kan. Tak tanya pun kita ni faham ke tidak kan. Lepas tu kita pun tak nampak sangat. Itu kalau okey, kalau yang tak okeynya kadang lain-lain cikgu ni kejap ada, kejap hilang, kejap ada, kejap hilang kan. Okey. So dia kepandaian belajar dia tu dah ada. Dia punya keupayaan untuk dia belajar tu ada, tapi dia low motivation. Kat sinilah kita berikan dia motivasi. Okey. Kemudian kalau dia low skill tapi dia punya motivasi tinggi. So kat sini kita bagi dia training. Contohlah dia kata, saya nak belajar ni gini. Saya minat nak belajar. Okay, tapi saya tak pandai guna ni Zoom, saya tak pandai guna GM kan. Saya tak tahu mana nak keluar video, mana nak ini, mana nak setting. Kat situlah kita ajarkan dia. Okay, kalau kita tak pandai ajar, kita suruhlah orang lain ajarkan. Okay. So ataupun dia ikutlah kelas-kelas yang boleh mengajarkan dia. Okay. Dan yang berikutnya adalah delegate. Delegate ni adalah coach. So waktu yang dia high skill dan juga high motivation, so yang ni mesti ada banyak juga klien-klien kita ni bukan dia tak boleh buat, dia boleh. Dia tahu nak buat apa dan dia bersedia nak buat. Tapi kan cikgu saya macam saya perlulah orang yang boleh mendamping saya kan, supaya saya boleh buat benda ni. Saya rasa saya taklah rasa macam tak semangat sangat kan. Saya nakkan orang yang boleh bimbing saya macam tu. So kat sinilah peranan kita sebagai coach ya. So kat sini when kita tengok empat peranan ni, so kita boleh letakkan diri kita apa yang kita nak bagi pada klien kita. Sebab klien kita when kita online ni, kalau kita offline bersemuka pun kita gunakan kaedah ni. Okay? Tapi kalau online ni lebih lagi lah sebab kita tak dapat jumpa dia secara direct kan. So kita perlukan sesi yang begini. Okay? Supaya kita boleh tahu ke mana tujuan kita nak bawa untuk klien kita. Baik, yang ni okey ke? Okey. Alright. Puan, ada yang bertanya tadi macam mana mengukur kita tahu high skill, low skill sama high will. Okey. Okey, macam mana kita nak mengukur dia? Okey, tak adalah ukuran yang kita nak ukur. Kalau dah online tu susah kita nak ukur kan. Okey, so ada beberapa cara yang kita boleh ukur dia. Yang pertama adalah, nanti saya akan jelaskan kat bawah ni, kita boleh gunakan alat tes tertentu ya. Normally kalau yang common kita pakai, sama ada kita pakai senarai semak. Macam kalau dekat Malaysia, kita mostly sama ada dekat Kementerian Pendidikan ataupun dekat Kementerian Kesihatan ataupun dekat Kementerian Wanita, kita pakai senarai semak. Okey, senarai semak masalah. Okey, dan kalau dekat Kementerian Pendidikan kita memang ada senarai semak masalah khas yang kita bina lah ya. Untuk COVID, untuk belajar sekarang kat rumah, dulu mereka pakai DAS ya. After tu dia ubah suai dan dia pakai yang latest untuk tahun ni. Dia pakai satu lagi senarai semak yang baru untuk tengok permasalahan-permasalahan belajar online kat rumah. Sebab panjang kan kami belajar online kat rumah ni. Last year kita masuk sekolah, awal tu masuk. Lepas tu lockdown, tak masuk. Kita masuk ujung dah, nak habis sekolah dah, kita masuk last. Okay, lepas tu tutup balik semula. Dan tahun ni kita masuk awal aja.
Okay, sebelum puasa tu, saya ingat ya. Awal sebelum bulan 2 atau bulan 3 macam tu, kita masuk sekejap. Lepas tu dah puasa, habis dia puasa tu nak masuk raya, tutup. Sampailah ni, tutup ni sekarang ni, dan insyaAllah akan buka balik 3 Oktober. Tapi 3 Oktober tu pun bukan semua sekolah akan buka kan. Okay, so tempoh yang panjang, so mereka ada, dia bagi senarai semak tu lah, senarai semak masalah. Kemudian dia guna PHQ9 dengan GAT 7. Nanti saya akan jelaskan kat bawah juga sebagai alternatif lah ya untuk tuan-tuan dan perempuan nak gunakan. Okay, tu kita boleh gunakan untuk kita tengok pengukuran lah ya. So daripada situ kita senang sikit, kita nak tengok macam mana kita nak tahu klien kita ni keadaan dia macam mana. Okay, so kita nak bagi dia apa, nak buat direktif ke, nak guide ke, nak train dia ke, ataupun kita nak bagi motivasi ke, ataupun kita nak coach dia. Okay, itu antara salah satu kaedah yang boleh kita gunakan ya. Yang kedua adalah berdasarkan temu bual kita dengan klien. So bila telefon kita, so dia bagi tahu, kita tengok apakah tema-tema permasalahan. Saya tak kata isu. Sebab tu kita ni kena tengok klien akan bawa isu. Okay, contoh dia kata, okay, saya tak bolehlah belajar kat rumah ni, rumah saya ni macam ni, gini kan. Abang saya gini, bapak saya gini, tok saya gini, nenek saya gini, mak saya gini. So saya tak boleh belajar lah rumah ni. Saya rasa seram duduk dalam rumah ni kan. Okay, dan itu menyebabkan saya tak boleh belajar. Saya rasa belajar ni menyusahkan apa-apalah kan. Okay, contoh ya. So, itu adalah isu yang dibawa. Tapi apa tema permasalahan yang ada dalam isu tersebut? Dalam isu ni adalah, mungkin tema ni adalah keresahan, di kebimbangan dengan apa yang berlaku. So kebimbangan ni kita akan tengok nanti. Okay, setakat mana dia rasa sangat bimbang dengan keadaan yang berlaku pada dia ni. Okay, kita bagilah dia rating kan, daripada 0 sampai 10. 10 tu sangatlah risau, sangat bimbang, sangat sangat stres ke kan. Kita boleh bagi stres pun boleh. Okay, 0 tu tak stres. So dekat mana? Contoh 9. 9 kita tahulah teruk kan, tinggi. So 9 ni, so setakat ni apa yang awak dah buat untuk awak keluar daripada keadaan ini? Saya tak tahu nak buat apa. Okay, saya tak ada orang tak nak ajar saya pun nak buat apa. Saya tak tahu teknik apa saya nak pakai. Dekat situlah kita boleh agak-agak lah ya untuk kita letakkan. Okay, dia ni tak ada knowledge, dia bukan tak ada knowledge, dia tak ada skill. Okay, sebab bila kita tanya dia, okay, awak tahu tak teknik relaksasi? Entah, relaksasi tu apa? Tak tahu. Okay, tak tahu. So kat situ kita akan letakkan dia, okay, yang ni kita guide dia dulu sebab dia tak tahu banyak sangat. Tapi bila telefon kita tu maknanya dia inginkan sesuatu. Maknanya dia nampak potensi dia tu untuk proses perubahan, tapi dia tak tahu macam mana dia nak keluar daripada permasalahan dia. So yang ni depends pengalaman kita jugalah sebenarnya. So kalau atas pengalaman kita dengan klien kita, so kita akan nampak how to kita nak letakkan dekat mana. Okay, terutama kalau kita memang boleh memahirkan diri kita di dekat 4 kontinen ni lah kan. So kita akan mudah sikit lah macam mana kita nak bantu pada klien kita. Boleh ke? Boleh, terima kasih. Alright. Okay, kita dah habis yang kat atas tu, teori-teori dia sikit. Okay, so kita nak work as a team. So dalam bila kita kata online ni, so kita nak tak nak, untuk memudahkan adalah kita kena work as a team. Okay, so macam tuan-tuan dan perempuan dekat Brunei mungkin lebih mudah sikit sebab tak besar sangat kan. Okay, dan kita boleh work as a team ni lebih mudah ya. Kalau kat Malaysia ni kita banyak kepala dia. Okay, ada pendidikan, ada umum, ada institusi macam-macam kan. Tapi apa-apa pun kita kena work as a team supaya kita boleh menjimatkan kos. Because of bila kita kata online ni, banyak benda yang kita kena buatkan secara online. Okay, so dari segi nanti kita akan tengok dalam kita nak melihat kepada proses kita menjalankan sesi terapi kita ni, tak semestinya kita hanya kalau kita kata training kan, tak semesti kita kena jumpa orang tu dan kita train dia. So kita boleh gunakan bahan-bahan daripada orang lain untuk kita berikan. That's why lah dalam online ni dia tidak hanya kita saja. So kita boleh
menggunakan kepakaran-kepakaran orang lain ataupun kita dapatkan bahan-bahan daripada orang lain untuk kita kongsikan. Di sinilah when kita work as a team, kita boleh mengumpul bahan-bahan bersamaan sebab kita ni tak semua orang pandai buat poster kan, tak semua orang pandai menulis, tak semua orang pandai bercakap dekat video kan. Nak buat video motivasi, saya ingatkan awal-awal ni pengalaman kat Malaysia lah kan, awal-awal student kita kena buat belajar daripada rumah, ramai cikgu apa dia buat, dia ambilnya video orang lain, dia bagi dekat murid. Dia tak buat kelas-kelas GM ke Zoom ke, okay? Bila ditanya kenapa, kami malulah, seganlah nak masuk dekat situ, nak bercakap. Lah, kat kelas kan boleh cakap, kat sini kan sama je kan. Padahal bercakap dengan, lagilah dia tak payah cakap kat kelas, orang tak nampak pun dia menggeletar ke, dia dia macam mana keadaan dia tu, orang tak nampak kan. Duduk depan skrin je kan. Okay, tapi rupanya duduk depan skrin tu lebih menakutkan. Okay, that's why tak semua tu lah kan. Cuma sekarang ni alhamdulillah lah, dah ramai dah yang dah dapat bangunkan konsep kendiri tu kan. Okay, so itu cabaran-cabaran yang ada lah. Sebab tu kalau boleh kita work as a team, sebab nanti yang buat poster, dia buat poster, dia share. So kita semua pakai share benda yang sama kan. So kita dah jimat ruang dan tenaga. Alright, so kita tengok dalam program bila kita kata e-counselling, tak lepaslah daripada 4 program yang sama ni kan. 3P 1K iaitu pencegahan, perkembangan, pemulihan dan juga intervensi krisis ya. So 4-4 ni kita kena penuhi jugalah bila kita kata dalam e-counselling. Okay. So kita yang ni strategi yang saya bangunkan ya bila saya buatkan satu projek namanya Wisdom Project. So buat Wisdom Project ni saya bangunkan satu kaedah di mana kaedah ni kita gunakan kepada klien. So kita nak tengok klien ni macam mana proses perubahan, so kita kena tengok kaedah ni. Okay. So satu adalah faham. Okay, so faham ni faham tentang apa? So klien kita nak dia faham tentang apa yang berlaku ke atas dia. So dia faham tak dia berlaku apa pada dia. Kadang-kadang kan kalau remaja-remaja sekarang kan dia suka cakap, oh aku depressed lah, aku anxiety. Dia tahu tak anxiety tu apa? Depressed tu apa? So kadang-kadang dia pandai cakap je, okay? Tapi dia tak memahami keseluruhannya. That's why benda-benda ni kita kena bawa dia untuk dia faham dulu. Sebab dengan orang ni faham saja apa yang berlaku ke atas diri dia, barulah kita boleh bawa berikutnya untuk dia menyedari. Okay? Faham dulu apa yang berlaku, kemudian dia akan bawa kepada proses berikutnya adalah untuk dia sedar. Okay? Dia sedar bahawa perkara ni memang berlaku ke atas dia. Okay? Dia tak payah tembak tepi kiri kanan, tapi perkara ni memang berlaku kat dia. Okay? Selama ni mungkin dalam kebanyakan masa kan klien kita ni dia suka macam ni. Dia tahu benda tu, tapi dia rasa benda tu bukan sebab dia, bukan kerana dia, tapi dikarenakan oleh orang lain gini-gini. Betul lah tu, penyebab dia adalah orang lain, tapi yang berlaku sekarang ke atas diri dia. So dia kena faham, dia kena sedar pula perkara tu dah berlaku ke atas diri dia. Okay, so kita akan bawa dia kepada kesedaran. After dia dah sedar apa yang berlaku tu kat atas diri dia, di sinilah kita akan nak bawa dia kepada acceptance. So dia kena terima bahawa perkara ni memang berlaku kat atas dia. Okay, kenapa? Dia kena terima dulu supaya dia boleh berkomitmen untuk proses perubahan. Okay, sebab tu kadang-kadang kita tengok klien ni kita bawa dia pada sedar, kita bawa dia pada faham, sedar kan. Mungkin dia boleh terima tapi dia belum cukup bersedia untuk proses perubahan. Okay, yang ni sebenarnya saya ambil daripada CBT ni. Okay, CBT punya method yang saya ubah sesuai method dia untuk kita untuk kenapa CBT tu, last kali CBT ni dia antara yang digunakan dalam banyak profession, terutama dalam mental health kan, because dia melalui proses ini ya. Dan keseluruhan ni kita gabungkan menjadi wisdom ataupun kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni kalau barat kan dia sampai komitmen, tapi kalau saya melihat pada wisdom, mesti ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan maknanya meletakkan sesuatu adalah kepada tempat dia, kepada keadaan yang betul. Contohlah klien kita kan macam ni. Selalu klien kita gini, saya ni
macam gini. Saya ni keluarga saya gini. Lepas tu kita tak apa, nak buat macam mana. Memang dah takdir awak kan keluarga awak macam tu. Tu kan mana bijaksana. Tu nama dia, kita rasionalkan dia. Rasional ni tidak memberikan klien kita penyembuhan jangka panjang. Dia jangka pendek tu dia rasional lah kan. Kalau selalu kita jumpa macam ni kan, awak ada masalah, tak ada masalah lah, okey je, saya okey je. Tapi sebenarnya dia ada masalah. Tapi dia akan kata saya okey je, saya tak ada apa-apalah, okey je. Okey. Itu adalah rasional pada keadaan dia masa tu. Kita tak nak rasional, tapi kita nak dia natural. Natural ni maknanya kita nak dia terima apa yang berlaku kat atas diri dia. Okay, contohlah, gini, saya ambil kes gini. Saya ingat ada, saya tak tahu kalau ada peserta tu kat sini ya, tapi saya gunakan kes yang sama lah ya. Kalau ada, saya tak mention nama lah, tapi saya gunakan kes tu dalam kelas CBT saya yang last. Saya tak ingat batch yang mana. Okay, peserta Brunei ni ada beberapa dia masuk, ada batch yang berlainan tu, ada peserta saya lah kan. Okay, alright. So dia kata gini, dia punya soalannya adalah, saya tak ingat kelas CBT ke atau kelas mental health ya. Klien ni dia mengalami tekanan, lepas tu dia kebosanan. Bila dia tertekan, dia bosan dan kemudian dia rasa macam depressed kan, dan akhirnya dia terlibat dengan ketagihan pornografi. Okay, so macam apa yang dia nak buat? Okay, saya tanya macam mana dibuat. Okay, so dia buat gini lah kan. Terus saya kata okay, boleh saja. Sekarang ni kita nak menumpu kepada mana? Kita nak tengok ketagihan pornografi tu ke, ataupun kita nak melihat tema permasalahan dia. Okay, kenapa kita kena tengok tema permasalahan ataupun kena tengok isu ni adalah isu, semua isu. Dia akan jadikan, okay, saya bosan, saya tengok pornografi. Saya sedih, saya tengok pornografi. Saya ni, saya tengok pornografi. Itu kan semua isu kan. So isu ni dia uncontrol sebenarnya isu ni. Yang kita kena kontrol adalah dia punya tema. So tema dia apa sebenarnya? Tema dia mengalami kegelisahan. Dia mengalami keadaan depresi dan tambah ada kegelisahan lah, keresahan ke dalam diri dia kan. Itu tema dia. Okay. So bila kita tengok tema, so kita nak katakan bila dia menonton pornografi ni, apa jadi pada dia? Okay, dia rasa macam diri dia tak berguna, diri dia bersalah, diri dia tak bagus, diri dia kenapa tak normal macam orang lain, apa semua kan. Okay, alright. So kat situ kita kena ajar dia naturalisasi. Naturalisasi ni ada konsep dalam CBT juga. Okay, naturalisasi dalam kehidupan manusia. Perkara-perkara ni okey saja berlaku. Okey, tak salah pun apa yang awak dah lakukan. Okey, perkara ni memang ada pada manusia. Manusia bila dia rasa boring, dia rasa tak tahu nak buat apa, dia akan melakukan sesuatu. Tapi awak melakukan sesuatu dengan cara awak menonton pornografi. So pada setakat yang awak dah lakukan ni sebagai manusia, benda tu tak salah. Benda tu okey saja. Okey, tapi awak kena tengok sama ada ini adalah bertentangan dengan agama ataupun tidak. Agama kata apa? Agama kata haram. Okay. Sekarang sebagai manusia, kita ni memang tak terlepas pun daripada kadang-kadang kita tahu pasal agama ni kan, tapi kita suka langgar apa yang diperintahkan dan kita lakukan apa yang dilarang kan. Itu memang sifat manusia. Okay. Sifat manusia tu ada pada awak juga kan. Tapi sekarang bila awak dah tahu benda ni, kita nak teruskan dengan tabiat menonton pornografi ke ataupun kita nak baiki dia? For sure lah dia kata nak baiki kan. Okay. Kenapa dia kata nak baiki tadi? Sebab kita dah katakan pada dia bahawa awal-awal tu kita tak rasionalkan dia. Kita tak kata dia, okay, awak tengok ni salah, awak ni sepatutnya tak boleh tengok benda-benda macam ni. Berdosa dia tengok gini. Okay, itu nama dia rasional. So bila rasional dia akan, betul. Berdosa. Tapi dia faham tak benda tu? Dia tak akan faham. Okay. Tapi bila kita bawa dia untuk naturalisasi dia, so dia akan mula untuk okay, ya saya manusia, saya memang melakukan kesalahan. So bila saya lakukan kesalahan, saya kena buat apa? So saya kesalahan dia ialah kesalahan dengan
Allah kan. So bila sayang dengan Allah, minta ampun dengan Allah. So bila minta ampun dengan Allah, insya-Allah Allah ampunkan. So minta ampunlah dengan betul-betul kan. So bila kita minta ampun betul-betul, nak tak kita nak buat lagi? Aku dah minta ampun ni. Okay, tak naklah buat. Tapi ada tak masa akan terbuat lagi? Kadang-kadang kita tewas. Okay, kita apa nama tu, tak berjaya. Okay, so nak buat apa lagi? So kita minta ampun balik semula. So selagi kita minta ampun dengan Allah, insya-Allah Allah ampunkan. Tapi dalam masa sama, kita kena baiki diri kita. So kita kena tunjukkan aspek jangka panjang tu. Sebab dalam, ni saya sentuh sikit lah ya dalam konsep saya ni. Sebab dalam kehidupan kita, relax akan berlaku dalam semua keadaan. Okay? Sebab kadang-kadang kita kata relax ni dalam addiction je. Addiction ni ada relax, tapi dalam lain-lain tak ada relax lah. Mana ada stress pun relax kan. Kita ni dalam hidup kita ni ada stress, ada kadang-kadang kita ada anxiety kan, kadang-kadang kita depressed, kadang-kadang kita apa nama tu, kita rasa tak seronok. Tu semua mesti ada benda-benda yang menyebabkan kita relax. Kalau tak relax, maknanya kita dah bermotivasi setiap hari. Tak adanya orang bermotivasi setiap hari kan. Okay. Alright. Boleh sampai kat situ? Boleh. Okay. Saya cuba laju-lajukan sikit. Alright, so tema permasalahan. Okay, tuan-tuan dan perempuan gunakan tema ni ya. Bila kita buat online, tak online pun sama. Tapi kalau online ni, tuan-tuan dan perempuan cuba tengok tema ni ya. Perasan atau tidak, bila klien kita sampai ke kita, kadang dia bawa isu macam-macam ya. Ada orang ni isu keluarga, ada orang ni isu pasal dia tak boleh belajar, ada orang ni isu dia internet. Okay, tak ada internet, tak ada internet lah kan. Ataupun internet dia kejap hilang line dia tu kan. Okay. Kemudian apa lagi? Isu tak ada, macam-macam isu. Tapi tu semua isu. Okay. Cuba tengok ya. Dalam semua isu-isu yang kita pernah berhadapan selama ni, perhatikan. Ada tak tema-tema ni? Tema pertama. Okay. Tema masa lepas. Ataupun tema masa lepas ni ada kaitan dengan emosi lah. So semua benda yang lepas, dia adalah tema emosi yang kita sebut sebagai keadaan-keadaan depresi. Keadaan-keadaan dia mengalami keadaan-keadaan yang kita katakan kemurungan. Kemurungan tak merujuk kepada kemurungan yang illness tu ya. Kemurungan dekat sini adalah merujuk kepada kemurungan yang biasa. Kemurungan biasa, dia tak bawa lah kepada illness, tapi dia adalah simptom-simptom low mood dia, okay? Apa nama tu, tak selera makan, okay? Rasa nak tidur, okay? So simptom-simptom tu ada, tetapi dia tak sampai kepada dibawa kepada keadaan yang kita kata critical anxiety. Taklah, dia hanya sampai mungkin bawah daripada severe kan. So dekat bawah tu dia tak lebih pun 50%, okey. So dia sederhana saja. Okey. Kalau kita perasan, bila klien-klien kita bercerita ni, cuba kita tengok tema. Ada tak tema yang dia rasa macam dia sedih dengan keadaan diri dia sedih dengan apa yang berlaku pada diri dia rasa kenapa dia jadi macam ni. Itu adalah tema-tema depresi ya. Tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua adalah masa akan datang. So normally benda-benda yang masa akan datang akan melibatkan risau. So risau tu tema besar dia adalah anxiety. Okay, perkara-perkara yang akan berlaku selepas ini, okay, dia dah bawa ke hari ini. Maknanya sekarang ni dia dah fikir dah apa akan jadi lepas ni. Contoh tengah dengar kelas ni kan. Okay, kejap lagi pukul 5 ni nak kena beli goreng pisang ni. Okay, ni kelas Cik Safwan nak habis pukul berapa ni ya? Kan habis pula goreng pisang tu kan. Contohnya, kan nak habis goreng pisang tu kan kita dah mula rasa risau. So kejap je tu kan, lagi sejam lagi kan. So sejam lagi kita dah fikir dah goreng pisang ni kan ada lagi ke tak ada dah. Okay, ataupun mungkinlah ada orang kat rumah kita beli sesuatu makanan kan, tapi kita terpaksa dengar ni kan, anak aku ni habis makanan tu ke belum ya, dapat tak aku makan kejap lagi ni ya. Okay, tu tema anxiety. So tema-tema yang masa yang akan datang tapi dibawa masa sekarang, dia dah fikir dah apa cerita-cerita masa akan datang. So ini adalah tema-tema anxiety. Kemudian tema masa kini waktu sekarang dia berulang. Berulang ni sama ada bentuk dia obsesif ataupun dia kompulsif.
Obsesif ni adalah otak dia tu berulang-ulang fikir benda yang sama. Okay, contohlah saya kata ambil goreng pisang tadi kan. Daripada contohlah benda tu difikirkan masa pukul 2 tadi. Okay, pukul 2 sampai sekarang duk fikir ni. Macam mana goreng pisang tu ada lagi ke tak ada lagi? Okay, lepas 5 minit, goreng pisang tu ada lagi ke tak ada lagi? Lepas 5 minit lagi, goreng pisang tu ada lagi ke tak ada lagi? Itu nama dia obsesif. Obsesif ni adalah otak kita sentiasa berulang-ulang perkara yang sama. Okay, ataupun kompulsif. Kompulsif ni sifat dia adalah tingkah laku. Okay, sekejap-sekejap basuh tangan, sekejap-sekejap basuh tangan, sekejap-sekejap basuh tangan. Okay, ataupun sekejap-sekejap tengok pintu. So benda-benda ni lah ya. Obsesif kompulsif ni kita tahu OCD kan. Tapi dalam sini dia tak rujuk pada OCD. Yang ni dirujuk kepada tingkah laku berulang-ulang ataupun pemikiran yang berulang-ulang. Biasanya ini ada dalam keadaan krisis. Okay, contoh katalah murid kita ni, katalah ya, student kita kena belajar kat rumah. Bila belajar kat rumah kan dia rasa risau. Okay, bila dia risau dia akan fikir benda yang sama. Kalau aku tak pergi sekolah, aku gagal ni macam mana? Sekejap lagi aku tak pergi sekolah, aku gagal macam mana? Sekejap lagi kalau dia akan fikir lagi, dia akan fikir benda yang sama. Bukan fikir benda yang lain. Kalau dia fikir benda tu jauh, itu nama dia anxiety. Yang ni tak, dia akan fikir benda yang sama berulang-ulang kali. Okay, ataupun dia buat tu berulang-ulang kali. Okay, yang ni kita kata kelainan normal lah yang tidak ada kaitan dengan masalah-masalah neuro ke masalah-masalah lain yang ada kaitan dengan sifat berulang ni lah ya. Kemudian itu yang ketiga, yang keempat adalah self concept. Okay, self concept ni saya ni tak berguna lah, saya ni tak bagus, saya ni tak berani lah. Kalau itu adalah perbincangannya, apa isu yang dia akan bawakan? Mak saya lah, contohnya macam ni saya cerita isu tu. Mak saya lah yang buatkan saya ni, mak saya suka kutuk-kutuk saya, mak saya kata saya bodoh lah, saya tak pandai lah saya ni. Lepas tu kawan saya pula saya kata saya tak pandai lah ni. Itulah yang buatkan saya malu, saya tak berani sebab itulah. Lepas tu ayah saya pun kata saya ni bodoh lah apa. Saya rasa betul lah mereka kata saya ni bodoh tu. So tema tu kita bukan pergi kaji apa mak dia cakap ni tak. Kadang-kadang kita pergi kaji. Mak awak cakap apa? Mak saya kata bodoh. Apa lagi mak awak cakap pada awak? Mak saya cakap saya gila lah, saya tak betul lah, saya ni tak bagus lah. Apa lagi? Lain-lain lagi ada lagi mak awak cakap. Kan banyak kan? Last sekali kita pergi gosip dengan dia. Okay, gosip pasal mak dia. Okay, padahal nak cerita pasal self concept dia kan. Okay. Yang kelima adalah relationship. Ini adalah tema yang sering kali berlaku. Okay, terutama sekarang macam saya tak pasti sangat kalau kat Brunei ya. Kalau kita kat sini relationship ni bila kita kata dalam isolation ni, ya Allah banyaknya tema ni. Okay, benda-benda kecil boleh jadi sumber pergaduhan. Okay, sebab kita fahamlah kan isolation ni sebenarnya bagi setengah-setengah orang dia kata baguslah kan keluarga boleh duduk dekat rumah sama-sama, kenapalah tak bersyukur kan? Sebenarnya salah. Okay, kita ni dah biasa kan, kita dah biasa bekerja, keluar pagi-pagi kita kelang kabut kan. Sekarang kita bila isolate ni semua benda tak jadi, semua benda tak berlaku benda tu. Anak kita sebelum ni mungkin duduk dekat boarding school, tiba-tiba kena duduk kat rumah dengan kita. Setiap hari kita tengok dia bangun pukul 12 tengah hari, tak kemas bilik, makan bersepah-sepah. Takkah kita sakit hati kan? Padahal dia dekat asrama lebih kurang macam tu lah. Tapi sebab dia duduk jauh, kita tak nampak. Lepas tu kita pula pergi kerja. Kadang-kadang anak kita kalau dia balik duduk rumah kan, bila cuti-cuti hujung minggu dibalikkan duduk rumah, macam tu perangai dia kan. Tapi sebab kita duduk rumah pula, kita banyak masa. Okay, so kita masa kita selalu kalau pergi office tu sempatlah buat kerja sambil mengumpat orang kan, sambil cerita-cerita pasal orang kan. Tapi sekarang duduk kat rumah nak cerita pasal orang tak ada kawan kan. Jadi kita tengok anak kita ni tenung aja kan, bangun lambat kita mula marah bebel. That's why benda tu sebenarnya isolation ni dia bukan sesuatu yang biasa kita buat, ni luar biasa. The first time kita mengalami isolation kan. That's why perkara-perkara berkaitan relationship ni sangatlah banyak sekali. Okay, so ni adalah 5 tema yang cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok ya. Kenapa saya cuba tengok tema ni? Sebab bila kita dapat tema ni, nanti bila tuan-tuan dan puan-puan ramai kat sini kan, mungkin nanti lepas habis kelas ni ke, so tuan-tuan dan puan-puan boleh
ada form team ke kan. So team ni kita buat kalau tema depression ni kita nak buat treatment apa. So kita buat depression. So kita buatkan macam ada modul. Tak payahlah banyak-banyak, mungkin 5-6 worksheet ke cukup lah kan. Lepas tu tema anxiety. Ni. So kita share dengan kawan-kawan yang lain. Lepas tu tema yang obsessive compulsive, tema self concept. Tema relationship. So kalau dapat je klien-klien ada tema ni, so kita gunakan benda ni. So dia memudahkan kita lah, sebab online ni kita nak cari benda yang mudah ya. Alright, Asih. So saya ada masa sikit lagi. Okay. So kita tengok program dari segi program pencegahan yang saya kata tadi itulah ya. So macam mana kita nak buat penilaian? Sebab kalau online ni nak tak nak kita kena ada sistem yang kita boleh nilai dia. Kalau kita offline, macam contohnya murid-murid kat sekolah kan kita boleh nampak yang ni yang nakal panjat pagar sekolah, yang ni yang pancit kereta cikgu, yang ni yang bergaduh, kita tahu kan. Tapi kalau sekarang ni kita tak nampak, so kita kena online. So kita susah sikit. Jadi kita kena gunakan tools. Salah satu tools ni adalah dari segi program pencegahan saya katakan. So kita boleh bagi melalui senarai semak masalah. Semak masalah ni nanti saya cuba tengok kalau ada nanti saya akan masukkan dekat sistem My Course tu. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat sistem My Course tu, semua nota kita tu saya dah share dengan Cikgu Rosimah tadi, ada link nota My Course. So dalam nota My Course tu nota setakat ni yang ada tu je lah ada, tapi nanti saya akan, kalau ada nota-nota baru saya akan masukkan dekat situ. Jadi setiap kali ada nota baru, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat update dekat email. Dia kata owner dah update nota baru, so boleh tengok. So boleh tengoklah nanti ya. So ni senarai semak masalah, kemudian gunakan DAS 21. Saya ingat kalau kat Brunei pun biasalah guna DAS 21 ni kan, ada English, ada version Malay pun ada. Nanti saya sharekan juga version Malay yang saya dapat daripada Prof Ramli Musa ya, sebab dia kalau kat Malaysia dia lah sebenarnya yang pertama kali yang translatekan tu ke version Malay. Kemudian PHQ9 dan juga GAT7 ya. Yang ni saya tunjukkan sedikit lah ya, yang kita pakai dekat Malaysia. So kat Malaysia ni kalau senarai semak dia ada kategori peribadi, keluarga, rakan, guru dan sekolah, kebergantungan dengan internet. Yang ni digunakan untuk student sekolah sebenarnya. So dia bukan untuk awam lah ya, yang ni untuk student sekolah. Tapi kalau saya dapat dia punya bahan tu, saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan juga. Kalau nak lah nanti ya. Kemudian PHQ9. So PHQ9 ni nama dia Passion Heart Questionnaire, dari 9 soalan, tapi sebenarnya 9 soalan ni merujuk kepada depression. So yang ni adalah untuk kita melihat keadaan depresi dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah pakai DAS 21, tak payah guna PHQ9 GAT7 ni pun tak apa. Sebab PHQ9 DAS 21 tu pun dah merujuk kepada simptom-simptom depression dan juga simptom-simptom anxiety. Cuma kat Malaysia ni lately ni dia tak pakai DAS, dia pakai PHQ9 dengan GAT7 sebab PHQ9 ni adalah alat ujian yang lebih klinikal. Sebab 9 soalan dia tu adalah 9 simptom kemurungan dalam DSM-4. DSM-4 tu 9 simptom tu dikeluarkan. Cuma nanti klien akan letakkanlah ada 0, 1, 2, 3. Daripada sini kita akan tahu tahap keberatan dia mengalami keadaan tersebut. So kat situlah kita akan tahu kita nak buat intervensi apa pada dia. Sebab yang ni untuk intervensi segera. Sebab tu kita dekat Malaysia kita gunakan PHQ9. Kalau DAS ni dia sifat dia umum sikit. Bila dia umum kita kena pergi broker satu-satu. Tapi kalau dah guna PHQ9 normally dia lebih detail. Saya tak menilah ya, saya tak mendetailkan yang ini. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan nak nanti, insyaAllah bulan 10 nanti program tu percuma ya. Kita ada 2 hari workshop berkaitan dengan PHQ9 dengan GAT7. Tu lebih detail. Saya tak ingat tarikh dia. 12 dan 14 ataupun bulan Oktober lah, tapi tak apa, nanti saya akan sharekan program tersebut. Nanti siapa yang nak ikut boleh ikut ya program tu. So dia lebih detail lagi. Kemudian kita pakai GAT7 lah. GAT7 untuk anxiety ya. So dari 7 soalan berdasarkan juga DSM-4
dia lebih klinikal. Sebab tu ayat-ayat dia, soalan-soalan dia semua adalah soalan-soalan dalam DSM-4 tu. Okay, itu dari segi kita nak melakukan intervensi untuk pencegahan ya. So intervensi perkembangan kita nak lihat kepada apa. Okay, yang inilah yang mungkin tuan-tuan dan perempuan nanti boleh buat sama-sama ya. Mungkin ramai kat sini kan, ada cikgu ada apa kan, jadi boleh kongsi-kongsikan lah ya. Mungkin dari segi poster, video, sesi live ya, penulisan. Yang inilah yang kita boleh kembangkan. So murid-murid kita pun kita boleh buatkan mungkin pertandingan ke ataupun di kalangan masyarakat ke, boleh buat pertandingan-pertandingan yang sesuai kan. Journaling ni untuk klien, journaling ni salah satu method sebenarnya yang datang daripada CBT yang bagus untuk kita laksanakan. Okay, sebab bila klien boleh buat journaling, so kita boleh nampak perkembangan dia. So mudah, sebab online ni batasannya adalah kita tak dapat nak berjumpa muka kan, jadi kita tak dapat nak selalu. Okay, jadi bila kita boleh buat, klien kita boleh buat journaling dia, so kat situ kita boleh tengok, dia boleh share dengan kita pun kan, WhatsApp ke by apa, so kita boleh baca dan kita boleh tengok perkembangan dia ya. Kemudian latihan berikutnya adalah latihan relaksasi. So latihan relaksasi ni adalah latihan umum sebenarnya. Relaksasi ni memang antara teknik paling popular, okay, yang diberikan kepada klien. Baik, saya lupa tadi, okay, kenapa dekat atas saya sentuh berkaitan dengan ni ya, kenapa saya sentuh alat ujian ni, okay. Kita kena faham dalam semua isu ataupun permasalahan yang dibawa oleh klien, semua isu ni akan bawa kepada 3 tema besar penyakit psikologi, iaitu stress, anxiety dan juga depress. Sebab stress ni memang semua orang ada, depress pun semua orang ada, anxiety pun semua orang ada. Cuma dia digunakan secara berlebihan ataupun digunakan secara betul. Kalau betul maknanya kita dapat kendalikan kehidupan dengan baik lah kan. Sebab ketiga-tiga tu penting. Tapi kalau dia digunakan secara berlebihan, maknanya kita biarkan diri kita either dalam keadaan stress, anxiety atau depress sehingga membawa kepada illness ya. Sebab tu sentuhan tu di sini ya. So dekat dalam latihan yang kat bawah ni, so dalam latihan-latihan perkembangan ni, latihan relaksasi ni banyak sekali. Video-video dekat YouTube banyak kan, boleh cari ya. Untuk kita gunakan kalau memang kita nak belajar balik tu susah kan, boleh cari video latihan relaksasi. Ini kalau kita rasa susah nak buat diri kita sendiri, so kita kongsikan video ni pada klien-klien kita, sebab relaksasi adalah salah satu latihan paling baik kepada semua jenis permasalahan ya. Kemudian mindfulness, so konsep-konsep mindfulness, so kita boleh kembangkanlah ya kepada klien kita. Kemudian dari segi spiritual lah ya, spirituality ni nak tak nak kita kena kembangkanlah ya. Kemudian hobi ni biasa kalau kadang duduk kat rumah kan, macam sekarang klien-klien kita kat rumah sebenarnya dia hobi ni sebenarnya untuk distract dia. So hobi ni juga sebenarnya adalah satu method daripada relaksasi. Tapi orang ingat bila buat hobi ni dia hobi je lah kan. So dia bukan relaksasi. Sebenarnya hobi tu adalah sebahagian daripada relaksasi. Okay. So when kita faham relaksasi, kita akan faham kegunaan hobi ya. Kemudian exercise juga sama. Exercise juga adalah sebahagian daripada relaksasi. Sleep ya, tidur juga adalah sebahagian daripada relaksasi. Sebab kalau tengok semua latihan ini adalah latihan-latihan yang ditekankan oleh CBT. Okay. Dan kalau kita tengok sleep ni kalau kita perasan dalam semua terapi-terapi sebelum ni dia tak apa kisah sangat pasal tidur ni kan. Tapi dalam CBT dia memang wujudkan satu silibus untuk kita pelajari berkaitan dengan tidur. Kita ingat tidur ni tidur je lah kan. Okay. Tidur sebenarnya ada kaitan dengan kesihatan psikologi dan juga kesihatan fizikal. Okay, sebab tu sleep tu penting. Okay, kalau kita tengok siang dan malam ni pun sebenarnya dia ada fungsi kepada kesihatan mental seseorang. Ya. Alright, so dari segi pemulihan, okay.
hopefully saya cubalah ya, saya cuba menerangkan ni. Kalau rasa macam tak cukup nanti tak apa, join kelas saya yang lain-lain ya. Alright, so dekat pemulihan ni saya gunakan konsep ABC. Okay, ABC ni kalau tuan-tuan dan perempuan belajar RBT dah tahu kan, ABC, DE kan. So ABC, DE itu dalam konsep RBT. Dalam konsep CBT juga diperkenalkan ABC, dan dalam konsep umum pun sebenarnya ABC ni dia sangat familiar sekarang ni. Orang ramai banyak terapis ataupun terutama dalam mental health profession kan, mereka banyak menggunakan ABC method ni lah ya. Okay, untuk kita tengok pemulihan, maknanya kita nak merawat klien kita gunakan 3 ni pun cukup ya. Terutama kalau kita kata dalam online ni, sebenarnya 3 ni akan memandu kita. A ni event lah ya, antecedent event. B belief, C consequent. Okay. So when klien kita telefon kita, okay, contohlah dia telefon kan, dia nak online ni ataupun kita nak melakar online dengan dia. So kita kena tengok, okay, isu yang terjadi apa dia? Isu yang terjadi ni apalah contoh dia, dia tak boleh belajar. Okay. Tak boleh belajar ni eventual ke actual event? So tak boleh belajar adalah actual event. Actual event adalah perkara tu dah berlaku kan. Eventual event perkara ni tak jadi lagi. Okay. So actual event adalah dia tak boleh belajar. Okay. So dia tak boleh belajar. Okay. Apa yang membuatkan dia tak boleh belajar? Okay, mungkin rumah ke, situasi ke, apalah ya yang menyebabkan dia tak boleh belajar. Okay, so kita tengok actual event dia adalah tak boleh belajar. Okay, so dia within control dia ataupun out of control. So dia tak boleh belajar sebab dia rasa tak semangat. Dia rasa macam tak seronok. Okay, so tak seronok, tak semangat ni within control ke out of control? So within control dia kan, sebab semangat tu dalam diri dia. Kan? So mudah sikit. So kita terus saja berikan dia intervensi untuk macam mana nak bangunkan semangat dia balik semula. Macam mana nak bangunkan balik mood dia balik semula. Sebab actual event dan within control dia. Okay. Tapi kadang kata, okay, saya tak boleh belajar sebab saya, apa nama ni? Kita cari out of control ya. Sebab, okay, kita kata gini. Sebab kucing dia mati. Okay. Kucing dia mati, so dia rasa depressed, dia tak boleh belajar. Okay. So dia tak boleh belajar, kucing dia mati. Okay. So now, kucing dia mati, dia depressed macam mana pun kucing tu tak hidup balik dah. Okay. So kat sini, bila ada actual event yang out of control, kita jangan tengok event dia. Kita kena tengok belief dia. Okay. Apa yang dia percaya dengan kematian kucing dia yang menyebabkan dia tak boleh belajar ni. Okay, siapa yang dia percaya? Mungkin dia kata, saya tak boleh kehilangan kucing ni adalah benda yang dia sangat sayang. Kehilangan perkara yang disayangi ini telah membuatkan dia rasa tak berguna lagi dalam hidup. So, dia percaya bahawa dia tak berguna dalam hidup sebab kucing dia mati ataupun perkara yang disayanginya mati. Okay, so kepercayaan itulah yang kita kena terokai. So kita tak payah teroka dia tak boleh belajar tu, tapi kita teroka kepercayaan dia bahawa dia tak boleh, kerana dia hilang benda yang dia sayangi, menyebabkan dia rasa dia dah tak berguna contohnya ya. Okay, itu satu. Okay, yang ni actual event out of control, kita akan tengok belief dia. Jangan tengok actual dia lagi. Tapi kalau actual event within control, dia adalah actual solution. Kita terus kepada solution dia. Tak payah tengok belief pun tak apa yang ni. So kita, kalau dia telefon, saya tak semangat lah, saya tak boleh belajar sebab saya tak ada semangat lah. Saya tak ada semangat, tak tahulah mana semangat saya hilang. Semangat saya ni, macam tu kan. Macam tu, so kita terus je. Okay, agak-agak awak apa semangat yang awak nak? Macam mana awak boleh bangunkan semangat awak? Okay, apa kaedah-kaedahnya? Terus je. Okay. Tapi kalau dia out of control, so kita kena tengok belief. Okay. Eventual event, contohnya eventual event dia apa? Sekolah tutup. Saya risau lah. Saya risau kalau saya tak boleh belajar dan saya tak boleh belajar, sekolah tutup ni kan. Saya risau. Kalau saya gagal dalam PSA macam mana ya cikgu diri contohlah ya. So itu adalah eventual event. Dia dah risau perkara, dia dah risau gagal, tapi benda tu dirisaukan sekarang. Padahal PSA pun belum kan, exam pun belum. Okay, so dia terus akan pergi belief. Okay, so dekat belief kita akan tengok belief ni ada ends dengan facts. Ends ni apa?
automatic negative thought. Ants tu bukan semut lah, semut tapi dalam konsep ni bukan cerita pasal semut tu. Okay, kita cerita pasal automatic negative thought. So belief yang tak mendokong dia normally adalah ants, okay, ataupun automatic thought yang membawa dia kepada keadaan yang buruk. Contoh macam tadi kan, dia rasa tak berguna dah dia hidup ni sebab kucing dia mati. Okay, menjadi alasan kepada dia tak nak belajar. So dekat sinilah kita akan gali balik, betul ke awak dah tak berguna bila kucing awak mati. Okay, so apakah kucing awak mati tu saja yang menyebabkan awak, bila awak ada kucing je awak menyebabkan awak berguna. Kucing tu saja yang boleh menyebabkan awak berguna. Macam mana dengan mak awak, ayah awak, orang-orang lain yang awak sayangi lagi kan. Kat sini kita akan bawa dia kat sini lah untuk dia fikir kat sini Okay, itu kita tengok. Normally kalau dia kata masalah, orang yang cerita masalah semua dia adalah ants. Okay, tapi kalau dia pets ni adalah potential empower thought. Okay, so potential empower thought ni normally dia tak nak dia tak kata tu masalah. Dia kata okay, ada hikmah di sebaliknya, saya akan berusaha lagi, saya faham apa yang berlaku ni mungkin atas dosa saya ke, atas salah saya, dan saya nampak saya perlu berusaha lagi. Kat situlah ya. Tapi dalam konsep masalah kita tengok atas, kita tak tengok bawah ni. Okay, dan bila belief ni buruk akan membawa kepada tingkah laku buruk dia itulah ya. Mungkin tak buat kerja sekolah ke, mungkin dia tidur saja ke, dia tak nak buat apa-apa ke kan. So kat sini. Okay, sekarang kita tengok A, B, C. So kita boleh bantu klien kita dengan cara kita suruh dia buat A, B, C juga. Okay, contohnya kita sediakan kotak A, B, C. Okay, kita ajarlah dia dulu. Sebab tu dah dalam teknik ni kita kena ajarkan klien kita. Okay, sebab klien kita belum pernah tahu pasal ABC. So ABC ni akan mudahkan dia. Tapi kalau kita tak ajarkan dia tak faham macam mana cara nak guna. So kita gunakan A, B, C dan kita suruh dia tulis A, B, C. Suruh dia buat. Okay, setiap kali awak ada masalah awak buat A, B, C. Okay, setiap kali awak ada masalah. Okay, kemudian awak rasa macam dah tak boleh kontrol, awak telefon saya ke atau hubungi saya, contoh macam tu. Okay, ataupun mungkin kali pertama dia hubungi kita kan, dia cerita cerita pasal diri dia semua tu. So kita pun buat dia untuk tengok dia dalam ABC dan kita ajar dia dan kita suruh dia buat juga. So kita kata okay, next week awak telefon saya lagi, tapi dalam sesama saya nak bagi awak kerja rumah buat ABC macam mana kita buat tadi. Okay, tu pun boleh kan. Baik, seterusnya ketika online, ketika online ni ada baiknya kalau kita gunakan tools ya. So tools ni adalah worksheet. So sebab tu saya lebih gemar kalau kita dapat gunakan worksheet. Kemudian homework ni apa saja kerja rumah yang kita boleh berikan. Homework ni bukan homework kerja rumah buat kerja sekolah tu. Homework ni perkara-perkara, contohnya homework dia buat latihan relaksasi 1 minggu ataupun buat latihan pernafasan ke 1 minggu kan, itu homework lah ya. Kemudian yang berikutnya adalah catat ataupun inventory. Catat inventory ni contoh kita kata okay, klien yang kemurungan kan, dia murunglah tentang sesuatu. So kita bagi dia catat mood. Okay, setiap hari awak cuba catatkan dalam catatan mood ni. Okay, bila mood, apakah mood awak sepanjang minggu ini. So sepanjang minggu yang baru ni cuba tengok ada tak perubahan-perubahan pada mood dia. Kalau tak ada perubahan yang signifikan, so kemungkinan dia masih lagi dalam keadaan mood yang tak baik. Okay, daripada situ kita cuba tengok aktiviti-aktiviti apa yang mood dia tak baik. Sebab orang kemurungan ni bukan setiap masa dia akan murung gitu je. Tak, dia akan ada masa dia okey. Kejap lagi dia datang balik, dia murung balik kan. Kemudian dia okey lagi. Mood dia tu akan nampak macam naik turun ya. Kemudian yang bahagian yang keempat tadi adalah intervensi krisis. So yang ni mungkin tuan-tuan dan perempuan pun dah diajarkan ya oleh Cik Dini, lebih pakar lah ya tentang intervensi krisis ni. Memang kita katakan dalam COVID-19 ni kita masih dalam krisis lah ya. So dalam krisis ni e-counselling ke e-terapi ni masih kita boleh jalankan sebab yang terkesan dengan krisis dia dah panjang kan. So mungkin awal-awal dulu intervensi krisis yang sesuai tengoklah kan. Cuma sekarang ni kalau macam sekarang masih dalam krisis, tapi krisis ni ada orang yang dia dah masuk ke level-level yang dia bukan dalam krisis dah, tapi dia dah masuk kepada keadaan-keadaan yang lebih baik.
cuma dia perlukan sistem sokongan, dia perlukan maklumat-maklumat baru kan. So kat situ yang kita akan bantu dia, ya. Okay, so plan tindakan nak buat apa? Ni akhir lah ni ya. Slide saya ingat slide saya terakhir. So plan tindakan untuk tuan-tuan dan perempuan lah ya. Mungkin lepas ni apa-apa nak diskusikan bersama ke kan. So yang pertama adalah bangunkan pasukan tindakan khas. Okay. Mungkin kita tak buat grup besar, mungkin tak ada 10 orang kan. So 10 orang ni kita bahagi-bahagikan. Okay. So yang ni kita nak buat apa ni, buat apa kan. Supaya kita dapat uruskan dengan lebih baik lah kan. Sebab dalam kita kata online e-counselling ni, memang perbincangan tu dah panjang daripada zaman dulu-dulu pun. Tapi e-counselling dulu dengan e-counselling sekarang berbeza. Klien kita sekarang berbeza. Okay, cara dulu dengan cara sekarang berbeza. Macam counselling juga sama je ya. Cuma apa nama tu, dari segi pengendalian saja berbeza. Kemudian kita buat rancangan tindakan untuk 6 bulan dan 1 tahun ke. So rancangan tindakan kita ni macam sekarang kan kita kata penggunaan e-counselling ni memang menjadi besar, dan besar itu ditambah dengan krisis. Krisis COVID lah, macam-macam krisis ada sekarang ni kan. Tak tahulah bila nak habis kan. Dan COVID ni pun dia adalah apa nama tu, kita tak tahu, dia infinity kat depan sana. Kita tak tahu bila dia akan habis, because of ada je variant baru kan. Baru ni ada variant apa tu? MU ke? Okay. Variant baru lagi, entah apa-apa variant kan. Kita pun tak tahu bila dia akan habis ya. So kita cuba buat plan tindakan mungkin 6 bulan ke 1 tahun ke. So kita nak buat apa kan. Okay. Kemudian sesi perkongsian dan sesi konsultasi kes. So konsultasi kes ni secara offline pun kita buat kan. Tapi kalau online ni lebih lagi lah, sebab kita nak tengok apakah isu-isu yang terjadi. Okey, orang ni dari isu macam ni macam mana kita kendalikan. Okey. Sebab setiap tempat, setiap kawasan akan berbeza kaedah pengendalian dia. Walaupun isu dia sama, tema dia sama, tapi kadang-kadang yang ni dia perlukan cara yang macam ni. So kat situ kita akan dapat banyak belajar lah ya. Kemudian membangunkan kompetensi profesional. So pastilah ya, bila kita kata dalam keadaan sekarang ni, kita perlu belajar banyak sangat maklumat baru kan. So kita kena ikut kursus, ikut seminar ke, ikut apa-apalah ya, yang boleh meningkatkan kompetensi kita dalam kita memberikan hikmat ya secara e-counselling ni. Apalagilah dalam e-counselling ni kadang-kadang kita tak bersedia pun kan. Kita mungkin dah lama dengan cara bersemuka, dan kita nak sediakan dengan e-counselling ni dia sesuatu perubahan juga kan. So kita kena banyak praktis lah ya. Kemudian pada asasnya ada 4 perkara yang kita perlu fahami bila kita nak melihat kepada sumber-sumber kepada plan tindakan kita. Yang pertama adalah people ya, manusia. Dengan siapa kita berhubung, orang yang macam mana, okay? Dan siapa yang boleh bantu kita, itu kita kena tahu. Yang kedua adalah knowledge ataupun skill, macam saya sebut kat atas tadi lah kan. Skill apa, knowledge apa yang kita perlukan. At least kita adalah skill tertentu yang kita perlu. When klien macam ni, macam nak berhadapan. Klien macam ni, macam nak berhadapan. Sebab tu konsultasi kes tu baik ya. Sebab kadang-kadang kita dengan satu profession tertentu, tapi bila kita jadi sukarelawan ya, macam kita kat Malaysia ni, cikgu-cikgu sekarang ni dah banyak jadi sukarelawan talian kasih. So bila talian kasih ni bukan student-student yang dapatnya orang nak bercerai lah, orang nak bunuh diri lah, orang yang bergaduh lah, macam-macam ya. Kalau talian kasih kami ni dulu, awal-awal dulu memang orang akan telefon, mana dapat bantuan, mana dapat ni. Kita bantuan aja. Tapi bila tahun ini, kebanyakan kes-kes adalah kes psikologi yang berat, kes-kes yang berat dah. Abuse lah, sexual lah, lepas tu tekanan dalam rumah lah, perceraian, macam-macam, penderaan. So yang memang kes-kes yang sifatnya berbentuk mental health issue dah ya. Sebab kita dah masuk ke tahun kedua, dan kalaulah COVID ni berpanjangan lagi di tahun ketiga, keempat, kita akan nampak nanti trend kenaikan trend kesihatan mental yang tinggi lah. Kalau kat Malaysia ni setakat bulan 6 tahun ini, kes bunuh diri adalah 600 something ya. Berbanding dengan tempoh yang sama last year hanya 200 lebih je. So kenaikan 146% ya, tinggi dia punya tu. Okay, kemudian teknologi, apa lagi lah kalau online ni,
for sure yang muda-muda kena tolonglah yang senior-senior kan. Okay, sebab kadang-kadang penggunaan teknologi ni perubahan-perubahan. Macam 2 hari ni Google berubah kan, kalau perasan siapa yang pakai Gmail, siapa yang macam Google Meet pun boleh perasan ada perubahan-perubahan pada sistem tu. Saya pun bila tengok tu kan, kenapa dia berubah ni? Saya selalu pakai Google Form tu. Jadi bila saya nak alter Google Form ni, biasa kan ada berapa capacity dalam tu, nak letak 10 gig ke 100 gig ke. Tiba-tiba saya cari tak tahu ke mana lah. So kena train, kena cari balik. Okay. So dia ada perubahan-perubahan. Kalau Zoom pun sama. Saya ingat Zoom lebih awal. Zoom 2-3 minggu sudah ya dia ada buat perubahan. Okay. Kalau sebelum ni dia tak ada yang macam background yang dia ada bagi kan, background yang dekat rumah ke kat mana ke, tapi dia ada kerusi. So sekarang ni dia ada macam sistem dia tu, kita boleh tekan kat situ, orang akan nampak kita yang macam sistem tu. Okay. Tu perubahan-perubahan lah. So perubahan teknologi ni memang perlu dari semasa ke semasa ya. Dan juga ekosistem kita support tak? Okay, bila kita kata nak ikut e-counselling ni, make sure lah e-counselling ni internet tu adalah perkara asas ya. Kalau tempat tak ada internet, kita suruh juga buat e-counselling, maknanya macam kita suruh orang tu pergi laut tapi kita tak bagi pelampung, tak bagi apa. So mati kat laut macam itulah ya. Itulah saya ingat kesimpulan dia. Dan akhir sekali, walaupun sesi counselling terapi secara online tidak dapat memberikan kesan sebaik sesi bersemuka, tapi sudah sampai masanya medium online digunakan sebaiknya dalam proses membantu seiring dengan perubahan generasi kini. Alright. Alhamdulillah, selesai perkongsian ya. Terima kasih Tuan Safwan. Kita ada